أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Surah Al-Qari'ah. Suratul Qari'ati. Surah Al-Qari'ah. Qari'ah artinya mengetuk, menggoncangkan, memalu dengan kuat. Kalau makna dia daripada Quran, ketuk, Palu, pukul dengan kuat. Qara'a itu kalau isim fa'il yang mengetuk. Qari'un. Yang ni sifat ni, qari'un sifat yang memukul dengan kuat. Setiap kata sifat boleh masukkan ta marbutah. Qari'atun. Tapi kenapa kita masuk ta sini? Ada yang mengatakan ta di sini bukan ta muannas kepada qari'un. Ni sifat kan? Ni isim. Bila kita masuk ta jadi isim. Kedua-dua isim. Tapi yang ni isim tulen lah. Masuk ta isim tulen, yang ni isim yang ada makna sifat. Qari'ah. Macam zabih kan? Zabihun. Yang disembelih. Tapi kalau kita masuk ta, zabihatun, binatang yang akan disembelih. Binatang tu sendiri. So benda lah kan? So maknanya kalau sini, kemungkinan ta di sini, dia isim, maknanya dia proper name. Nama hari kiamat tu sendiri adalah Al-Qari'ah. So maknanya dia hilang sifat Qari'ah ni, sifat mengetuk ni. Bila dihilangkan sifat tu, jadi makna dia digunakan macam nama kita lah. Nama kita, kalau kita nama Zaid ke apa, orang tak kata nama Muhammad ke, orang tak terfikir Muhammad yang terpuji. Muhammad lah. Kan nama bahasa Arab kan, semua ada makna kan. Tapi tak adalah kita terlintas satu persatu nak fikir itu makna dia. Nama lah proper name. Jadi surah hari kiamat yang bernama Al-Qari'ah. Jadi ta tu kita panggil ta'u nakal. Ta yang memindahkan kata sifat jadi isim. Satu lagi kita raikan dia tu ta tu sebagai kata sifat lah. Jadi mungkin as-sa'ah, hari kiamat yang mengetuk. As-sa'atu al-qari'ah. Hari kiamat yang mengetuk dengan kuat. Makkiyatun. Surah ni diturunkan di Mekah. Ada sebanyak 11 ayatan. 11 ayat. Ini bagi pendapat yang mengatakan 11 lah. Ada lagi pendapat yang mengatakan 10 saja. Ada yang kata 8. 8 ayat. So 8, 10, 11. Dengan masing-masing kita potonglah mana-mana ni. Carilah mana yang dia potong buat satu aja. Misalnya potong yang ni tinggal satu aja kan. Potong yang mana lagi, tengoklah, saya tak tengok. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Tengok dia punya tafsir, terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Ini bukan terjemahan lafzi, terjemahan makna. Makna maksudnya hari ketukan yang dimaksudkan itu lah, hari ketukan yang menakutkan. so dia menggemparkan. Al-Qari'ah, hari yang menggoncangkan, hari yang menggegarkan. Apa dia yang menggegarkan itu? Apa dia yang menggemparkan itu? Mal-Qari'ah. Kemudian ditanya dalam bentuk ta'ajub ataupun nak besarkan Al-Qari'ah tu, ni benda besar ni. Jadi pertanyaan tu dalam bentuk nak membesarkan Al-Qari'ah. Sebab Qari'ah ni tak ada orang tahu, melainkan melalui wahyu aja. Kamu tak tahu, aku beritahu. Kerana dia terlalu besar, tak boleh dibayangkan oleh
akal manusia. Dan pengalaman manusia pun tak pernah menghadapinya. Jadi ditanya di sini, wahai Muhammad, kamu tahu tak apa itu qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah. Ma adra, apakah adra yang memberitahu kamu, wahai Muhammad, tentang mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Jadi aku jawablah sebab kamu memang tak boleh jawab. Aku jawab, hari di mana manusia akan jadi seperti farash. Farash, kelkatu pun boleh, belalang pun boleh. Kalau belalang ni, belalang yang muda-muda lah, yang baru nak tumbuh sayap, yang mabsus, yang bertebaran, Watakunul jibal, hari itu ialah hari yang mana jibal, gunung ganang, seperti ni. So ialah bulu yang al-manfush, yang dibusar, ini diburai, nah, kita pecah-pecahkan dia. So dia jadi halu-halu, dia berterbangan. Jadi dia kata macam itulah manusia. Okey, yang ni tafsir dia, pendetailan, perincian. Fa tu fa tafsir, amma pun tafsir juga. So fa amma, maka natijah daripada kiamat ni ialah tujuan dia untuk hisap manusia. Jadi tujuan berlakunya kiamat ialah untuk memberitahu tentang manusia akan dihisap. Fa amma man sakulat, adapun amma tu mana? Adapun man, orang yang sakulat, orang yang berat, mawazinuhu, timbangannya di sini maksud dia amalan timbangan dia. Amalan dia yang nak ditimbang. Berat di situ artinya amalan yang baik lebih pada amalan yang buruk. Maka orang yang macam ni fahuwa, natijahnya dia akan hidup dalam aisyatin, dalam kehidupan yang radiyah. Radiyah artinya yang dia suka. Dia redha artinya yang dia suka. Dia please. Terjemahan lafzi dia yang dia suka. Sebenarnya kehidupan tu bukan suka. Kehidupan yang disukai olehnya. So, aisyatin mardiyatin. Kehidupan yang disukainya. Jadi tafsir dia, kehidupan yang disukai ialah syurga lah. Satu pihak lagi, wa amma man khaffat. Adapun orang yang man khaffat, ringan. Mawazinuhu, timbangan dia. Fa ummuhu. So, ummu tu ditafsirkan dengan makna tempat kembali. Ummu. Dia macam mok lah, mok, tempat kembalinya anak-anak. Sebab tu dia guna ummun, tempat kembali. Macam mok lah. Macam mak anak-anak kembali kepada mak. Fa ummuhu, maka tempat kembali dia ialah hawiyah. Ni nama neraka lah. Maknanya neraka yang paling bawah sekali. Wa ma adraka ma hiya. Mu pun tak tahu ni Muhammad. Hawiyah tu apa benda? Wa ma adraka, apakah yang akan memberitahu kamu tentang apa itu hawiyah? Ma hiya, apa itu hawiyah? Jawapan dia memang wahyu yang akan berikan. Allah kata hiya tu dibuanglah. Neraka hawiyah itu ialah narun hamiyah, api yang panas. Api yang panas membakar. Itu terjemahan dia lah. Kemudian kita masuk Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, Al-Qari'ah ni tafsir dia terus kepada kiamat. Kiamat, setengah-setengah tafsir guna as-sa'ah. So, as-sa'ah dengan al-kiamat tu satu makna. Jadi ini bukan tafsir melalui lafaz dia dah. Lafaz dia kukuh dengan kuat. Kerana hari kiamat banyak ahwal, banyak keadaan dia. Gambaran pecah bumi, pecah gunung, pecah langit, terbelah langit. Semua tu keadaan yang berbeza-beza kan. So ini lebih kepada condong nak beritahu tentang berlakunya dentuman yang kuat pada hari itu. Bila bunyi dentuman yang kuat, maka ini akan menakutkan manusia. Sebab tu dia kata sini, kiamat yang, ini tafsir kepada qara'a tu. Barulah dia keluarkan perkataan qara'a. Al-kiamat allati taqra'u, yang mengetuk hati-hati manusia. Al-quluba, dengan sebab ahwaliha, kegawatan hari kiamat, ketakutan pada hari kiamat, kebesaran hari kiamat, besar yang menakutkan. Macam kita gempa bumi sekarang ni di Turki kan. So yang tu pun orang kelang kabut dah. Okey, yang kedua, mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Ini soalan kan? Apa itu qari'ah? Soalan itu tujuannya untuk tahwilun, untuk menakutkan. Mal qari'ah itu ialah sejenis tahwil, menakutkan. Li sya'niha, kerana keadaannya. Sya'ni artinya
keadaannya. Ini soalan ni kan? Ni soalan ni bukan untuk tanya. Tapi soalan ni untuk membangkitkan perasaan takut. Kalau takut biasa tu khauf. Tapi kalau takut gawat ni tahwil. Mentahwilkan, menakutkan manusia. Bisya'niha kerana keadaan hari kiamat itu. Okey, sekarang ni dia masuk grammar lah. Cuba kita tengok sini. Al-Qari'ah. Mana boleh bahasa Arab tiba-tiba aja Al-Qari'ah. Lepas tu titik. Apa dia cakap? Ayat tak sempurna. Jadi ayat yang sempurnanya macam ni. Ni nombor 1 ni tak ada ni. Kan saya dah kata, ayat ni tidak semestinya ayat lengkap. Dia hanya tanda untuk berhenti saja. Tanda berhenti sebagaimana yang dibaca oleh Jibril kepada Nabi kan. Dan Nabi baca, berhenti sini. Ada tujuan dia lah. Tujuan pernafasan ke, tujuan untuk nampak indah ke. Tapi makna sebenarnya, nombor 1 tu tidak ada. Ayat komplitnya, Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Tu ayat komplit dia. Maknanya, ni subjek ni. Bila kita kata Al-Qari'ah, bila kita kata Zaidun, kita nak cerita tentang apa? Zaidun qa'imun ke? Zaidun akala? Zaidun yazhabu? Nak ada cerita kan? So ni lah yang nak cerita ni, Al-Qari'ah ni benda yang kita nak cerita. Apa dia ceritanya? Ni cerita dia, Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. So ni mubtada' lah dalam bahasa Arab panggil. Ni mubtada', subjek. Macam ni lah. Zaidun qa'imun. Ni subjek, ni predikat. Khabar kita panggil kan? So khabar ni kadang-kadang dalam bentuk ayat. Contohnya Zaidun abuhu qa'imun. Zaid, ayahnya berdiri. So abuhu qa'imun ni ayat lengkap. Ini khabar kepada Zaid. Ayat lengkap. Ni khabar dalam bentuk cerita dalam bentuk satu je kalimah. Yang ni dalam bentuk cerita dia pun ayat lengkap. Zaid, ayahnya berdiri. Ayahnya berdiri ni ayat lengkap. Faham tak? So, kalau ayat lengkap, yang ni mubtada' kan? Yang ni khabar kan? Okey, yang sama juga kita buat sini. Zaid ni kita letak Al-Qari'ah. Abuhu tu kita letak ma. Qa'imun tu kita letak Al-Qari'ah yang kedua. So ini mubtada', semua ni khabar. Tapi setiap satu adalah mubtada', yang ni adalah khabar kepada yang ni. Macam yang ni kan? So Abu ni mubtada' kepada yang ni. Qa'imun ni khabar kepada yang ni. Tapi kedua-duanya adalah khabar kepada Zaid. Itulah ayat dia yang lengkapnya. Sebab apa dia beritahu macam ni? Sebab orang dari masa ke semasa dah tak faham dalam bahasa Arab. Ataupun dia confuse ni, ada tanda 1, 2, 3 dia ingat ayat tu ayat komplit. Kan? Tu bukan ayat komplit. Ayat komplit dalam bahasa Arab ialah Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Samalah dengan surah Al-Haqqah kan? Jadi Al-Haqqatu Haqqah. Kiamat yang wajib berlaku itu, apakah kamu tahu tentang Al-Haqqah, kiamat yang wajib berlaku itu, wahai Muhammad? Sama kan uslub dia? So inilah yang dia maksudkan huma, kedua-dua ni, ma dengan Al-Qari'ah ni, ialah hubungan antara mubtada' dan khabarun. Dan kedua-duanya itu adalah khabarul Qari'ah. Kedua-duanya itu adalah khabar kepada Qari'ah yang pertama. Khabaru Al-Qari'atu Al-Ula. Sebab apa orang ngaji Jalalain selepas ngaji Nahwu? Amalilah, praktik. Ini mubtada', ini khabar. Ini kita tak masuk ke balaghahannya. Keadaan Quran ni sepatutnya ayat yang macam ni. Al-Qari'atu mahiyah. Qari'ah tu apa benda? Itu. Arab dia tak suka ulang benda-benda yang sama. Melainkan kalau ada kepentingan. Kalau dia nak perkuatkan benda tu supaya terpacak dalam kepala, supaya tak ada dah benda simbolik-simbolik, tak ada dah benda tu. So dia ulang dah balik. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Ulang balik. Kalau ulang balik tu tanda dia nak suruh jam jatah. Urdu kata kan. Supaya lekat dalam kepala. Supaya hati tu terima dengan sungguh-sungguh. Ni pun dah kuat dah ni. Sini pun kuat juga ni. Wa ma adraka. Sebelum ni dah ada kan. Wa ma adraka. So adra bermakna a'lama kan. Sebab tu kita ngaji tafsir ni. Kalau Jalalain ni kita mudah pandai. Benda yang sama aja. So adraka ni makna a'lama. Adra sama dengan makna a'lama. Memberitahu.
Ma ni pun makna dia apakah? Sama dengan ma sinilah. Mal qari'ah, ma sekali lagi tu. So apakah yang memberitahu kamu tentang apa itu al-qari'ah? Ma yang ni pun istifham juga. Istifham juga. So kita ada berapa istifham tu? 1, 2, 3. Soalan-soalan, bentuk soalan. Jadi bila dia tanya macam tu, ni tanya ni, tujuan dia apa? Di sini dah tanya dah kan? Tanya lagi. Menambahkan untuk menakutkan tentang kiamat. Yang mengetuk hati manusia. So dia panggil ziyadah. Menambahkan lagi. Tahwilin. Mendatangkan Perasaan takut. Menambahkan ketakutan. Laha kepada al-qari'ah. Kali ni, barulah dia masuk grammar lah. Tafsir-tafsir ni sebenarnya grammar je. Tahu grammar, tafsir okey. Kalau tak tahu grammar, nanti dia cari terjemahan, cari itu, cari tafsir orang lain. Sebab makna dia tak faham. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah apa pun. Nak terjemah macam mana? Kalau kita tak tahu subjek predikat. Okey. Dia kata, ma yang pertama, ma'ula, mubtada. Yang inilah untuk wa ma'adron lah. Sebab ma ni, kalau dia makna what, so dia boleh jadi isim lah. Jadi mubtada. Jadi mubtada. Pemula ayat. ada yang kata khabar muqaddam. Ni kita nak cerita tentang ma ni apa benda. Ma tu ialah adraka. Ma ula, ma yang pertama jadi mubtadaun. Mubtada kan? Kemudian adraka tu. So adraka jadi khabar dia kan? Wa ma ba'daha. Dan apa yang selepasnya? Apa yang selepas ma tu? Ialah adra kan? So adra tu jadi khabaruhu, predikat kepada ma. Kemudian ada ma satu lagi, mal qari'ah tu. So ma as-saniyatu, ma yang kedua, yang ni. Ma yang kedua pun ada khabar dia kan? Yang ni mubtada, yang ni khabar kan? So ma yang kedua bersama dengan khabar dia. Wa khabaruha, dia punya grammar dia, status grammar dia, fi mahalli, pada kedudukan, fi mahalli, pada kedudukan maf'uli as-sani. Maf'ul yang kedua bagi kata kerja adra. Apa tu? Alimtu Zaidan tabiban. Aku mengetahui Zaid itu seorang doktor. Aku tahu Zaid ni seorang doktor. Berapa maf'ul ada sini? 2 kan? Ni 1. Ni 2. So maknanya ada kalimah-kalimah bahasa Arab, kata kerja dia nak 2 maf'ul. Termasuklah perkataan alimtu. Dan satu lagi adra. Jadi adra nak 1, nak 2. So yang pertama dia tu ialah ka. Ma adraka. Apa yang memberitahu kamu, kan? Fa'il kepada adra tu ma lah. So ma tu dalam tu ada huwa dalam tu kan. Refer kepada ma lah. So apa yang memberitahu kamu tentang mal qari'ah. So mal qari'ah ni tempat ni kan. Ini satu je kan. Tabiban kan. Ini satu je. Tapi yang dia ni 2. Mal qari'ah. So mal qari'ah ni kita anggap sebagai satu package. Sebab kalau kita ada soalan di sini, Dia jadi batal semua. kita panggil taklik. Kalau ada kata tanya, dia batal lah. Batal maknanya yang ni tak boleh bertindak satu-satu. Tak boleh. Maknanya adra ni bertindak pada yang ni, kemudian yang ni tak. So dia kira satu package. So dia macam tabiban je. Dia macam tabiban. So ini maf'ul yang kedua. So sebab tu dia kata sini, yang ni di tempat ni nombor 2 ni, di tempat maf'ul yang kedua bagi adra. Jadi kita dapati dalam Al-Quran ni, ayat-ayat dia tu kadang-kadang complicated. Kata kerja dia khususnya, kita kena tengok kata kerja tu perlukan kepada berapa maf'ul, supaya kita dapat terjemahan yang tepat lah. Bagi yang baru-baru dalam bahasa Arab tu, cukuplah dia mengetahui. Ada yang fi'il yang memerlukan dua maf'ul. Ada yang satu saja. Darabah Zaidan. Dia memukul Zaid. Satu aja dia perlu. Kalau 3, saya memberitahu Ahmad
Zaid sedang tidur. Panjang kan tu? Saya memberitahu tu kan? Saya memberitahu Ahmad, Zaid sedang tidur. 3. Okey, seterusnya. Yauma. Ini pun problem ni. Kerana kita nak tahu tafsir. Dia bagi benda yang teknikal. Yauma, makna dia nasibuhu. Ini masalah nahu. Dalla alaihi al-qari'atu. Dalam bahasa Arab, kan kita belajar awal-awal lagi nahu saya ajar. Kalau berbunyi di belakang tu, tatu ti ke, bagi. So dia kena ada penyebab dia kan. Yang kita panggil amil kan. So kalau kita baca yaum, asalnya yaumun. Tapi kalau tak ada tanwin baca yaumu. Yauma pun boleh kan? Yaumi pun boleh kan? So semua ni mesti ada sebab dia sini yang menjadikan dia bagi atas, bagi hadapan, bagi bawah. Sekarang ni yaum ni baca bagi apa? Yauma kan? Perkataan mana yang menjadikan dia bagi atas? Cuba cari, tak jumpa. Sebab tak ada kata kerja pun situ yang sesuai untuk dimasukkan pada hari. Sebab di sini dah komplit ni. Al-Qari'ah tu apa Al-Qari'ah? Ayat tu dah komplit dan tak ada kata kerja pun. Wa ma adraka mal qari'ah pula. Apa yang telah memberi tahu kamu tentang apa itu Al-Qari'ah? Habis itu kan? Tiba-tiba pada hari. Pada hari ni dia mesti ada perbuatan. Misalnya saya makan pada hari Sabtu. Saya tidur pada. Nak kena ada perbuatan lah. So perbuatannya mana? Tak ada kan? So dia kata perbuatan kadang-kadang tu boleh difahami daripada perkataan yang ada dalam dia ni. So Al-Qari'ah tu makna dia kan mengetuk. So makna dia taqra'u lah. Taqra'u. Hari kiamat tu Al-Qari'ah tu kan, dia akan mengetuk hati-hati manusia bila? Bila dia akan mengetuk hati-hati manusia dengan ketakutan? bila tu? Pada hari. Ketukan terhadap hati-hati manusia tu bila berlaku? Bila manusia tidak sedar tengok, Mereka sendiri seperti kelkatu, bertebaran, kalut. Dan bila mereka melihat gunung tu seperti kapas, berterbangan. jadi bila berlaku Al-Qari'ah tu? Bila manusia sedar lah kan? So hari di mana manusia berterbangan, maknanya dia keluar daripada kubur tu ramai-ramai. Kemudian tengok. Kemudian dipanggil. Mari untuk dihisap. So pergi tu ramai kan. Bergelempangan pergi tu. Macam kelkatu bila melihat cahaya, mereka pergi, kemudian jatuh, bergelempangan. Jadi Al-Qari'ah tu orang tak tahu bila berlaku. Tak tahu siapa yang tahu tentang Al-Qari'ah. Al-Qari'ah tu hanya boleh diketahui oleh orang yang sedar bangun daripada kubur dan dia melihat keadaan suasana tu bergelimpangan seperti kelkatu. Sementara gunung ganang seperti kapas, berterbangan. So Al-Qari'ah itu mengetuk Hati manusia pada hari di mana yakunun nas. Manusia akan jadi kal farashil mabsu, seperti kelkatu yang bertebaran. Okey, sekarang ni yauma kita baca dengan baris atas kerana ada amil dia panggil nasib, yang menasabkan. Nasibuhu. Yang menasabkan dia, artinya yang membaris ataskan dia ialah dalla, ditunjuki oleh alaihi perkataan Al-Qari'ah. So kalau kita nak masukkan taqra'u. Jadi ayat ni titik di sinilah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, titik. Ni ayat baru ni. Sini titik kan. Ni ayat baru ni. Ayat barunya ialah taqra'u quluban nas. Ringkasnya taqra'uhum. Al-Qari'ah itu akan mengetuk hati manusia. pada hari di mana manusia Kal farashil mabthuth. Seperti kelkatu-kelkatu yang bertebaran ataupun anak-anak belalang yang bertebaran. kemudian watakunul jibal. Yauma kan saya pertama. Yauma yakunun nas. Pada hari itu manusia akan jadi seperti kelkatu yang bertebaran. Yang kedua watakunul jibal. Manusia tengok Bila hati manusia akan diketuk dengan kegerungan? Bila tibanya hari bukit
ataupun gununganan menjadi seperti kapas yang terurai. Yakunun nas kal farashil mabsus. So sekarang ni tafsir kepada Farash. kalkatu tu kan. So kalau kita tengok dalam kamus, perkataan farash ni banyak. Kal farash. Salah satunya ialah ghawra. Ghawra ni anak belalang yang baru tumbuh sayap. Anak jarak. Anak belalang. Ka ghawra'il jarak. Tafsir kepada farash ialah ghawra'il jarak. Yang muntashir. Muntashiri. Yang bertebaran. Tafsir kepada mabsus, muntashir. Semaknalah mabsus dengan muntashir. So, batha yabusu artinya menyebarkan. Kalau mabsus artinya yang ditebarkan. Mungkinlah Jalalain ni pilih tafsiran ni berdasarkan kepada surah Al-Qamar. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Pada hari kiamat nanti orang kafir ni yang menolak Nabi Muhammad SAW ni, pandangan mereka akan tunduk, mereka akan keluar daripada kubur dalam keadaan seperti jaradun muntashir. Seperti belalang yang cepatnya bergerak tu, seperti belalang yang bertebaran. Macam mana suasana dia? Sebab dia kata biasanya kalau kalkatu ke ataupun belalang tu yang baru tumbuh-tumbuh sayap. Dan menuju ke suatu tempat. So banyak-banyak jadi bertindan lah. Nak bila ada lampu kan. So lampu tu diupama sebagai cahaya kan. Semua akan pergi kepada lampu tu. So hari kiamat, semua menuju kepada panggilan untuk pergi dihisap. Semua akan menuju ke tempat dihisap. Sebab masing-masing nak cepat lah. Tak sanggup lagi duduk lama-lama kan. Nak cepat-cepat dihisap. So mereka berlari semua. Jadi itu ditafsirkan dengan yamuju. Majayamuju. Macam ombak. Juga bermakna tidak keruan, kucak-kacir, kacau bilau. So mereka bertindang antara satu sama lain. Ombak kan bertindang. So yamuju ba'duhum. Mereka bertindang antara satu sama lain. Setengah mereka bertindang pada setengah yang lain. Fi ba'din. Asalnya mereka berombak. Dan bersesak-sesak. Terjemah lafzi, mereka berombak Dan bertindan-tindan. antara satu sama lain. Bertindang antara satu sama lain. Lil kerana hairati. Kerana kehairanan. Kerana kebingungan. So mereka yamuju tu, mereka pergi tu, bertindak-tindak tu menuju ke satu tempat lah. So sekarang ni menuju ila ayyuda'au ilal hisab. Menuju ke Ayyud'a, panggilan. Menuju kepada ayyud'a, panggilan. Menuju panggilan. Antu masdariyah kan? Masdariyah tukar jadi masdar lah. Panggilan jadi. Asalnya ayyud'au, mereka dipanggil. Lil hisab, untuk diperhitungkan. dihisab. Dihitung amalan mereka. Itu kegawatan kepada manusia sendiri. Bagaimana pula dengan bumi? Dia kata watakunul jibal. Gunung yang kuat begitu pun pada hari kiamat hancur. Maknanya Allah ambil kira benda tu, gawat dia tu. Macam mana kalau manusia yang ditaklifkan? Gunung kan tak ditaklifkan dengan apa-apa tanggungjawab. Pun merasai kegawatan tu sehingga hancur. So bagaimanalah hal manusia yang ditaklifkan? Perasaan dia tu, hati mereka tu. Ini gambaran nak kaitkan hati manusia dengan gunung. So kalau gunung yang tidak ditaklifkan itu pun menerima kesan kegawatan, watakunul jibal, dan jadilah bukit bukau, gunung ganang pada hari itu kal'ih, seperti kapas yang mamfush, yang diburai, yang dibusar, yang dicerai-ceraikan. Okey, sekarang ni orang dah tak tahu makna ni apa benda. Ini bahasa lama. So bahasa yang biasa orang guna suf, kasuf, kapas. Semakna dengan manfush, mandupi. Nadafa yandifu, membusar, mengurai, mencerai-ceraikan. Biasa dipakai untuk kapas. Manduf isim maf'ul dia, yang dicerai-ceraikan, yang dibusar-busarkan, yang dilerai-leraikan. Fi khiffati sayriha. Dari segi ringannya pergerakan dia. Maknanya bukit itu yang Yang selama ni tak boleh bergerak, sekarang ini boleh bergerak.
Dah dia hancur, boleh bergerak. Macam kapal bergerak. Jadi ringan dia kata khifah. Jadi ringanlah pergerakan bukit tadi. Fi khiffati sayriha. Hatta sehinggalah Tastawiya. bukit yang tinggi itu jadi sama rata. Tastawiyah, hatta ni menasabkan fi'il mudhari', Dengan adanya an yang dihazafkan, yang ditakdirkan ada an di situ, hatta an tastawiyah, sehingga menjadi samalah gunung ganan tadi, al-jibal tadi bersama dengan bumi. Dengan bumi ni makna tanah. Jadi sama dengan tanah. Dua kegawatan disebut dan dua ciri-ciri manusia disebut akibat dia. Kal farashil mabsus. kal ihnil manfush. Kemudian detailnya, perincian. Fa amma man sakulat, adapun orang yang berat timbangannya. Okey, macam mana berat timbangan dia tu? Ni tafsirnya ba tu. Bi'an. Ba tu bermuta'alliq dengan sakulat lah. Artinya beratnya timbangan itu dengan cara rajahat hasanatuhu. Amalan baik dia melebihi amalan sayyiatihi. Amalan tak baiknya. Dengan cara biwasitati, condongnya hasanat dia melebihi sayyiat dia. Jadi ba tu, ba apa kita panggil? Ba isti'anah lah kan? Sekarang ni kalau kita tengok terjemahan lafzi, problem. Mana boleh dacing tu berat? Dacing berat artinya kita pergi timbang dacing. Sekarang ni dacing tu dia mengukur, menimbang. Buang alat, dia bukannya dia sendiri tu berat. So dia kata sini, maksud sakulat ni ialah rajahat, condong. One of the scale tu, condong. Rajahat. Menjadi condonglah rajahat hasanatuhu. Amalannya yang baik tu jadi condong. Mengatasi sayyiatihi. Yang amalan yang buruk-buruk. Maknanya yang berat tu akan ke bawah, yang ringan naik ke atas. Jadi tafsir kepada sakulat berat tu bukan berat maksud dia. Condong. Rajahat. So bila dia berat, dia condong lah. Condong sebelah. Sini dia tak tafsir perkataan mawazin tu. So mawazin boleh jadi dacing tu sendiri, mizan. Satu lagi boleh jadi mauzun. Amalan tu sendiri. Mauzun. Mawazin ni jamak. Mawazinu. Ni jamak kan. So dia punya singular boleh jadi mizanun. Boleh jadi mauzunun. Mizan makna alat. Alat penimbang. Mauzun tu yang ditimbang. Amalan lah. Jadi kalau kita ambil yang ni, mauzun ni tak ada masalah lah. Maknanya yang berat tu ialah amalan dia. Bukan dacing tu berat. Maka dia kata orang yang berat timbangannya, yang baik, amalannya yang baik, fahuwa, maka dia akan berada fi aisyatin. Fahuwa, okey. Dalam tafsir Jalalain dia ambil qiraat baca fahwa. Fahwa. So perkataan huwa, kalau kita masuk gabung dengan fa ke, dengan waw ke, dia boleh matikan. Hal. Jadi baca dia fahwa. Wahwa. Boleh baca macam tu. Fahwa fi insyatin radiyah. Okey, sekarang ni dia tafsir fi insyatin radiyah sebagai jannah aja kan. Fi insyatin radiyah artinya dalam syurga aja. Maknanya dia punya tafsir tu tafsir dalam bentuk lazimnya insyatin radiyah ni ialah jannah lah. Lazim dia. Maknanya bukan tafsir sebiji makna insyatin radiyah tu apa benda. Tetapi yang ada kena mengena dengan aisyatir radiyah. So yang ada kena mengena dengan aisyatir radiyah ialah syurga lah. Okey, sekarang ini masalah kita kepada perkataan radiyah. Perkataan radiyah. Sebab kalau kita buka kamus, radiyah ni makna please. Suka. Jadi kalau isim fa'il dia radin, yang suka, yang reda. Radiyah, radin. Kalau mu'annas jadi Radiyatun. Maknanya yang reda, yang suka. Yang suka ni orang. Bukan kehidupan yang suka. Pada kehidupan yang suka. Pada kehidupan yang reda. Adakah ini bernyawa ni? Ish ni makhluk bernyawa kan? Dia reda, dia suka. Bukan kan? Manusia lah kan yang
yang suka kan. Jadi persoalannya kenapa Quran guna radiyah? Jadi terjemahan lafzinya tak masuk. Maka dia berada dalam kehidupan yang mana kehidupan itu reda. Sepatutnya dia yang reda, bukan kehidupan yang reda. Jadi sebab itulah dia tafsir kepada kita makna radiyah di sini ialah zati ridon, yang memiliki keredaan. Kehidupan yang memiliki keredaan. Kalau binatang kan, binatang tu kalau dia bersusu kita kata labinun. Maknanya kalau sebut labinun, binatang tu bersusu. Artinya binatang tu memiliki susu. Insyah ni benda kan. So kalau kita buat radiyah sama dengan labinun, maknanya isim fa'il. Fa'ilun. Artinya dalam bahasa Arab, fa'ilun juga boleh menunjukkan makna mempunyai. Bukan maknanya yang, bukan lagi. Makna dia mempunyai. Sebab itulah ditafsirkan dengan zati. Jadi, radiyah ni ialah memiliki keredaan, memiliki kesukaan. Maknanya kehidupan tu kalau dia memiliki kesukaan, maksudnya dia sendiri tu ceria kehidupan tu. Orang masuk dalam tu, ceria lah. Binatang tu dia memiliki susu. So, bila orang masuk, ambil susu, dapatlah susu. Kehidupan tu mesti ada something lah kan. Supaya orang dapat manfaat dia kan. So sekarang ni kehidupan yang ceria, radiyah tu. Kehidupan yang ceria, yang ada kenikmatan. Jadi tak boleh kita terjemah kehidupan yang reda sebab dia bukan manusia. Jadi kena cari dalam bahasa Arab radiyah ni apa lagi meaning dia kalau bentuk fa'ilun ni. Fa'ilun untuk muzakkar kan? Untuk mu'annas fa'ilatun kan? Apa lagi dalam bahasa Arab? Ada dia kata yang memiliki. Contohnya Arab guna labinun untuk yang memiliki susu. Tamirun pokok yang memiliki tamar. So, zati ridon, kehidupan yang ada padanya keceriaan dan kenikmatan. Bi'an, di mana dia akan suka dengan kehidupan tu. Bi'an yardaha, dia akan suka dengan kehidupan tu. Kehidupan dalam syurga itu ialah kehidupan yang menyenangkan. Jadi orang yang masuk dalam itu akan senang hatilah. Okey, satu lagi, penggunaan orang Arab, kadang-kadang dia guna fa'ilun. Tapi maksud dia maf'ulun. Dia boleh tukar-menukar. Maf'ulun. Biasalah Arab ni dia tukar-tukar. Kadang dia tulis fi, tapi dia maksudkan bi. Kadang dia tulis ala, tapi makna dia fi. Samalah juga, dia sini dia guna radiyah, isim fa'il. Tapi maksud dia maf'ulun. Maknanya kehidupan yang diredai. Yang disenangi. Mardiyah yang disenangi. Jadi makna dia mardiyah. Mardiyatin. Aisyatin. Mardiyatin lahu. Kehidupan yang disukai oleh orang yang masuk dalam syurga tu. Yang disenangi olehnya. Okey, satu grup lagi ialah wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangan dia ataupun amalan dia tadi. Bi'an, tafsir sama saja. Khaffat mana dia ringan. Ringan tu mestilah kalau dalam neraca mestilah benda dia kan. Benda dia tu. Benda dia itulah amalan dia. Sebab amalan manusia ni di akhirat nanti dia akan ada bentuk jasad. Di tempat yang lain, Al-Quran membayangkan amalan manusia tu hadir. Hadir ni mestilah berjasad kan. Contohnya, Quran kata, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Mereka akan dapati apa yang mereka amalkan itu hadir. Hadir di depan mereka. Hadir tu mestilah nampak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang beramal dengan amalan yang baik sebesar zarah, dia akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal dengan amalan yang buruk sebesar zarah, dia akan melihatnya. Itu bukti bahawa benda tu berjasad lah kan. Amalan tu berjasad lah kan. Hadis Bukhari sebut, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua bacaan yang ringan disebut oleh lidah, thaqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya. Habibatani ila rahman, dan disukai oleh Allah yang bersifat ar-Rahman, iaitu subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Jadi itu menunjukkan bahawa amalan tu ada wazan dia lah. Maknanya boleh ditimbang.
walaupun sekadar zikir. Jadi amalan tu Ada rupa parah dia sendiri. Dia jadi ain. Ada bentuk. Macam mana bentuk dia? Wallahu alam, kita tak tahu. sukakah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan amalan manusia ni berjasad, sedangkan Allah Maha berkuasa? Bi'an rajahat, iaitu dengan condongnya sayyi'atuhu. Amalan buruk dia ala mengatasi hasanatihi. Amalan baiknya. Maka orang yang macam ni, natijah dia, fa ummuhu, maka tempat kembali dia. Tengok, ummuhu susah bahasa ni. Tak ada orang guna sampai sekarang pun. Ummuhu satu je orang guna. Ummuhu makna dia mak. Ummun. Mak. Tempat tak ada orang guna kan? Yang ni Quran guna. Ummu makna tempat. Fa ummuhu, fa sini fa maskanuhu. Fa maskanuhu, maka tempat tinggal dia ialah hawiyah. So hawiyah neraka yang paling bawah. Mungkin dia ambil daripada kata kerja hawa yahwi, menjadikan sesuatu jatuh ke bawah. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka ni akan jatuh ke bawah. Dan dikatakan orang yang masuk dalam neraka tu, dia akan tersungkur ke bawah. Kepalanya akan ke bawah. Dan satu tafsiran fa ummuhu hawiyah tu, fa ummuhu, ada orang Arab guna ummu ni untuk makna kepala. Dia kata ummur ra's, ibu kepala, artinya otak dia. Jadi fa ummuhu hawiyah, maka kepala dia bersama-sama dengan otak dia akan tersungkur ke bawah ketika masuk dalam neraka. Wa ma adraka ma hiya. Apa yang engkau tahu tentang hawiyah itu, wahai Muhammad? Ka tu Muhammad lah kan? Apakah yang memberitahu kamu tentang apakah dia? Tengok sekarang ni mahiyah kan? So, mahiyah tak guna lagi mahawiyah. Kalau atas tadi al-qari'ah kan? Sekarang ni hawiyah. So dia guna dengan hiya. Tengok ni. Ni hiya. Ni hiya. Hiya biasa je. Hiya. Kemudian campur dengan ha. So ha ni digunakan untuk berhenti. So mahiyah. Berhenti. Untuk wakaf. So ha ni ha untuk saktah. Berhenti. Wakaf. Iaitu mahawiyah. Hiya ni merujuk kepada hawiyah kan? Apa itu hawiyah? Hawiyah. Ma hawiyatun. Tengok, ini pun ayat tak lengkap. Narun hamiyah tak lengkap. Sebab ini soalan kan? Wa ma adraka ma hiya. Berhenti dah situ. Kemudian jawapannya narun hamiyah. Okey, kita baca dengan baris narun, ada bunyi. Baris belakang kita baca baris dhammah. So kita baca baris dhammah kena ada sebab dia. Sama ada mubtada ke, khabar ke, fa'il ke, naib fa'il ke, isim kana ke. Yang mana satu? Tak ada pun sini. Kalau tak ada, takdir lah. Takdir situ, hiya. Ia adalah narun, neraka yang hamiyah. Neraka yang panas. So dia kata narun hamiyah. Sebab tu sini, adanya hiya kan? Ditambah hiya untuk melengkapkan ayat tu. Ini dia tafsir ni untuk kita yang dah tak kerti bahasa Arab. Bukannya memandai-mandai bubuh sini. Quran tak bubuh, kita pergi bubuh sini. Defect lah. Sebab kita tak pandai dah bubuh sini. Ya narun hamiyah. Apa makna hamiyah? Tersangat, syadid. Datu hararah. Tersangat panas. Hararah kepanasan. Amat sangat kepanasannya. Okey, sekarang ni tafsir hiya atau apa benda. Ha belakang tu. Mahiyah. Mahiyah. Tu ha tu kan. Waha'u. Ha pada hiya. Ha pada hiya. Lissakti. Untuk saktah. Untuk bacaan saktah. Tasbutu. Ada di situ. Tasbutu. Ada di situ. Maknanya dia tak dihilangkan. Ada. Waslan. Ketika sambung. Ketika kita baca sambung, baca dia. Dia ada di situ. Ketika wakaf pun ada juga. Waqfan. Tapi dia kata ada satu qiraat. Wa fi qiraatin. Dalam satu qiraat yang lain. Tuhzafu. Dibuang dia. Ketika wasal. Waslan. Makna tak baca dia. Tak baca dia ketika wasal.
Dia baca ma hiya narun hamiyah. Jadi surah Al-Qari'ah hari ni tafsir Jalalain penuh dengan grammar aja. Yang ni saya bagi satu je lah. Yauma ni satu je tafsir Jalalain bagi sebab tengah malam sangat saya tak nak urang sangat. Dia tafsir untuk yauma ni taqra'u. Sedangkan i'rab lain banyak lagi ni. Contohnya kita baca yauma ni. Yauma ni diidhafahkan kepada yakunu. So, yakunu ni jumlah. Jumlah hukum dia mabni. Bila sesuatu diidhafahkan kepada mabni, dia jadi mabni. Jadi yauma ni baris dia tetap. Dia bukan mu'rab, dia mabni, kekal. Yauma yakunun nas. Jadi asal dia khabar bagi mubtada yang dia hazafkan, iaitu hiya yauma yakunun nas. Yauma tu khabar lah. Cuma baris dia saja yauma, kekal. Terjemahan dianya, Al-Qari'ah itu adalah hari di mana. Di mana manusia akan jadi seperti kalkatu yang mabsus, yang bertebaran. Jadi yauma tu tak perlu ditakdirkan apa-apa fi'il lah. Kalau takdir fi'il, yang mula-mula kita takdir taqra'u kan. Tapi Ada yang takdirkan ta'ti. Akan datang hari kiamat ni. Pada hari ta'ti al-qari'ah yauma yakunun nas. Mari dia tu pada hari di mana manusia seperti kalkatu. So makna lebih kurang je kan. Cuma grammar je lah. Boleh takdir uzkur. Mu sebut tentang hari ni. So sini tak jadi zaraf lah, jadi maf'ulun bih. Ini masalah grammar je. baik, akhir sekali, kalau kita tengok surah ni, fokusnya untuk memberi penekanan tentang kebenaran adanya perhitungan, adanya wazan, adanya timbangan terhadap amal. Dan bukan setakat surah ni aja. Dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-A'raf, Allah sebut wal waznu yawma idzinil haqq. Wazan ataupun timbangan pada hari tersebut al-haqq adalah suatu yang hak, adalah suatu yang benar. Sebab itulah Imam Tahawi dalam kitab dia Akidah Tahawiyah, dia memasukkan mizan ni termasuk perkara yang perlu diimani. Tengok poin yang ke-82. Dia kata wa nu'minu bil ba'thi wal jaza'il a'mali yaumal qiyamah. Kita beriman dengan hari kebangkitan, balasan terhadap amalan pada hari kiamat, sehinggalah dia kata sampai ke wal mizan dan juga timbangan. Okay. Wallahu a'lam bis-shawab.